tidak berjumpa. Kadang-kadang katakanlah kita tidak bercakap pun dengan beliau dan tiba-tiba kita rasa bahawa kita suka dengan kelakuannya ataupun orang itu menunjukkan bahawa dia berminat dengan kita. Apakah sebenarnya tuan-tuan sekalian perkara yang membuatkan seseorang itu sama ada dia suka atau tidak suka walaupun dia tidak bergaul dengan kita? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian dalam konteks ini apa yang menjadi penting ialah kefahaman orang tentang apa yang mereka lihat tentang kita, yakni imej diri kita yang kita tonjolkan terhadap sesuatu majlis atau dalam suatu keadaan di mana kita berjumpa dengan seorang itu. Pada pagi ini insya-Allah saya akan cuba dalam masa yang singkat ini berbincang dengan tuan-tuan sekalian apakah 7 komponen utama perkara yang boleh meningkatkan imej kita dalam kita berhubung dengan manusia yang lain. Sebelum saya pergi ke 7 perkara tersebut tuan-tuan sekalian, izinkan saya melihat apakah sebenarnya jangka masa yang boleh membentuk imej diri kita ini tuan-tuan sekalian. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian ialah mungkin imej ini boleh terbentuk dalam masa jangka masa yang pendek. Katakanlah kita terserempak dengan seseorang itu di pasaraya. Mungkin berjumpa selama 10 minit, mungkin selama 15 minit. Dan itu memberikan ruang untuk orang itu melihat kita, menilai kita dengan pakaian kita, dengan air muka kita dan membuat suatu rumusan tentang perlakuan kita. Ataupun mungkin kita berjumpa dengan seseorang itu dalam masa yang lebih lama. Mungkin kita bersama dengan dia dalam satu seminar selama 1 hari. Ini juga boleh memberikan suatu kefahaman seseorang itu terhadap imej yang ada dalam diri kita. Ataupun mungkin kita bersama-sama dengan seorang itu selama sebulan dalam kursus yang lebih lama. Atau bersama-sama dengannya di Mekah mengerjakan umrah dan sebagainya. Dan orang itu boleh membentuk imej tentang diri kita ataupun dalam bentuk yang lebih lama. Contohnya dengan adik-beradik kita yang kita kenal, dengan sepupu kita yang sudah bersama selama 30 tahun dan sebagainya. Persoalan di sini tuan-tuan sekalian ialah apakah sebenarnya kedudukan kita sebagai seorang individu dalam membentuk imej diri kita ini tuan-tuan sekalian. Ada 3 perkara asas yang penting yang kita rasa perlu kita jelaskan di sini sebelum kita membincangkan isu-isu yang berkait rapat dengan imej individu itu tuan-tuan sekalian. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian ialah kita kena fahami bahawa imej individu itu tidak boleh lari daripada persepsi ataupun prejudis orang terhadap diri kita. Sebagai contoh begini tuan-tuan sekalian. Kita mungkin mempunyai suatu pandangan yang prejudis terhadap suatu keadaan atau suatu kumpulan manusia. Katakanlah kita semasa kita seorang pelajar dahulu, mungkin 10 tahun yang lampau, kita berada di England dan jiran kita ialah seorang Inggeris. Dan orang Inggeris ini, katakanlah dia mempunyai perangai yang tertentu dan membuatkan kita naik berang dengan perangai-perangai yang tidak senonoh dan sebagainya. Kita pun mungkin 10 tahun yang lepas membuat suatu rumusan bahawa orang Inggeris ini perangainya, katakanlah. Tetapi suatu hari itu kita pulang ke Malaysia dan pada hari ini kita tinggal di bandar Kuala Lumpur dan kemudian kita mempunyai seorang jiran yang baru sahaja datang dari England dan pindah di sebelah rumah kita. Mungkin tuan-tuan sekalian kita membuat suatu rumusan yang sama. Aku dulunya berada di England dan mempunyai suatu pengalaman yang pahit sekali dengan orang Inggris ini. Ini tuan-tuan sekalian ialah prejudis atau persepsi yang berdasarkan pengalaman kita yang sudah berlaku 10 tahun yang lampau. Jadi oleh yang demikian, ini suatu perkara yang kita tak boleh lari bahawa prejudis manusia ini ialah sesuatu yang memang boleh ada dalam diri seseorang itu. Yang kedua tuan-tuan sekalian ialah dalam pembentukan imej diri seseorang itu, kita harus pastikan bahawa imej yang kita tak nak seseorang itu fikir terhadap kita, jangan dilakukan. Sebagai contoh, sekiranya kita mahu imej kita bersih dari kekotoran perangai kita, jangan berjalan-jalan di Jalan Caukit jam 12 malam. Kalaulah seseorang itu terjumpa dengan kita di Jalan Caukit jam 12 malam, dan itu merupakan tempat yang mempunyai suatu pengalaman yang tidak elok, dan mungkin orang itu membuat rumusan bahawa kita mencari-cari benda yang haram di waktu jam 12 malam di dalam Caukit. Justru itu tuan-tuan sekalian, jangan sekali-kali kita berada di tempat itu pada jam tersebut. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, dalam konteks ini, kalaulah kita nak pastikan imej kita jalan dengan baik, pastikan kita mampu atau pandai memasarkan imej kita. Saya letak perkataan memasarkan, maksud saya begini tuan-tuan sekalian. Yakni we must be able to market our image. Pokoknya di sini ialah
sekiranya kita ini seorang yang mampu atau baik orangnya, tetapi orang tidak berkenalan dengan kita, mungkin kebaikan kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Justru itu tuan-tuan sekalian, pemasaran terhadap imej kita maksudnya ialah gunakanlah cara-cara yang sebaiknya dalam pejabat kita. Sebagai contoh, kita membuat kerja-kerja, kita memberi pandangan kita dengan baik, kita menonjolkan diri kita dengan melakukan kerja dengan sebaik mungkin. Dengan itu, dengan cara ini tuan-tuan sekalian, orang dapat mengetahui apakah kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tapi jaga-jaga tuan-tuan sekalian, dalam konteks ini, jangan sekali-kali kita terlebih laku yang boleh mengakibatkan imej kita pula tercemar dengan kita punya overzealousness, keterlaluan kita untuk menonjolkan imej kita. Begitulah tuan-tuan sekalian, 3 perkara asas yang kita rasakan penting dalam kita memastikan kita faham apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan imej diri seseorang itu. Berjumpa selepas ini tuan-tuan sekalian. Itu kan, kau dia rasa cemas ke, takut ke. Apakah asas-asas utama yang penting dalam membentuk imej diri kita? Katakanlah kita bekerja di tempat kerja kita, ataupun kita terlibat dalam NGO, ataupun kita berada dalam satu taman dan kita mempunyai jiran. Apakah sebenarnya 7 komponen utama yang membuatkan imej kita itu penting, atau apakah perkara yang orang lihat dalam konteks pembentukan imej kita? Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian ialah falsafah hidup kita ataupun pegangan hidup kita. Kita boleh artikan falsafah atau pegangan seperti nilai yang kita pegang. Kita boleh artikan sebagai paradigm yang kita ada, paradigma yang kita ada. Kita boleh artikan sebagai mindset yang kita ada, sudut pandangan tentang sesuatu isu itu tuan-tuan. Gaya kita berfikir sebenarnya tuan-tuan sekalian. Seorang pakar pengurusan yang agak terkenal bernama Stephen Covey yang menulis buku 7 Habits of Highly Effective People. Dalam bukunya yang lain, yakni Principle Centered Leadership, beliau telah menekankan bahawa pemimpin-pemimpin, bahkan individu-individu yang mana mahu memastikan imej mereka itu berjalan dengan baik, harus pastikan titik tolak itu bermula daripada pegangan yang mereka ada ataupun paradigm yang mereka ada. Dari sinilah sebenarnya akan terpancar perkara-perkara lain seperti personality mereka, seperti gaya mereka, seperti tingkah laku mereka dan sebagainya. Sebab itulah kita lihat di sini tuan-tuan sekalian, baik setiap Nabi yang paling penting ialah untuk menekankan kepercayaan seseorang itu terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh. Itu yang pertama tuan-tuan. Yakni kita nak pastikan bahawa imej kita ini terbentuk, dia bermula dari pegangan yang kita ada dalam diri kita. Yang kedua tuan-tuan sekalian ialah lahir dari pegangan hidup tadi ialah personality dalam hidup kita. Sebagai contohnya ialah personality ataupun karakter ataupun saksiah. Di antara lain bermaksud katakanlah cara kita bergaul dengan orang, cara kita bercakap tuan-tuan sekalian. Sama ada kita ini menunjukkan kesombongan atau tidak dalam kita bergaul dengan orang lain. Tuan-tuan sekalian, tokoh-tokoh sedunia seperti Rasulullah SAW dalam buku-buku sirah telah diceritakan bahawa dalam konteks ini, contohnya Rasulullah SAW, apabila dia bertemu dengan seorang yang walaupun dia tidak kenal sekalipun, beliau telah menunjukkan satu minat yang mendalam sekali terhadap seseorang itu. Sebagai contoh, bila dia berjumpa dengan seorang sahabat, lututnya akan bertemu dengan seorang sahabat itu dan matanya akan menenung mata seseorang itu. Adanya eye contact dan sebagainya. Dalam konteks ini juga tuan-tuan sekalian, kalau kita ke pejabat, kita akan dapati bahawa banyak di antara orang mempunyai personality yang berbeza-beza, di mana mereka ini akan menonjolkan suatu sudut yang penting, di mana mereka boleh cara mereka bergaul itu akan membawa kesan terhadap mereka sekeliling. Kalau kita terlibat dalam NGO begitu juga, sama ada kita mampu atau tidak menarik perhatian kawan-kawan kita yang bekerja bersama-sama dalam NGO itu tersebut tuan-tuan sekalian. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, saya sedang membaca sebuah buku seorang yang agak terkenal dan mungkin yang terkaya di dunia bernama Sam Walton. Beliau ialah pengasas kepada Siri ataupun supermarket di Amerika Syarikat yang bernama
Walmart, beliau begitu cepat sekali mesra dengan orang ramai. Selepas Perang Dunia Kedua, tuan-tuan sekalian, beliau telah mula bekerja di kedai-kedai runcit. Dan pada tahun 1950-an, beliau bekerja dalam kedai-kedai yang menjual barang-barang keperluan manusia. Tetapi selepas itu pada tahun 1962, di satu negeri di Amerika Syarikat bernama Arkansas, dia telah membuka sebuah kedai supermarket yang bernama Walmart, dan seterusnya tuan-tuan sekalian menjadikan kedai Walmart ini yang terbesar di Amerika Syarikat dan mungkin di dunia. Tetapi yang paling dikagumi oleh orang tentang Sam Walton ini ialah kemesraan beliau dalam menarik pelanggan-pelanggan yang ada di sekeliling beliau. Itulah yang menjadi punca kejayaan. Dan kita lihat tuan-tuan sekalian, sebagai contoh juga Jack Welch, seorang CEO kepada General Electric, yakni di antara syarikat yang terbesar di dunia. Beliau ialah di antara orang yang paling rapat sekali dengan kaki tangan beliau. Telah diceritakan dalam 300 hari beliau bekerja, tuan-tuan sekalian, sebanyak 200 hari itu, tuan-tuan, diberikan masa untuk beliau turun ke padang, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ialah sama tadi, ialah tentang pegangan hidup. Yang kedua, personality. Yang ketiga ialah penampilan diri seseorang itu. Penampilan diri seseorang itu, tuan-tuan, boleh kita artikan sebagai pakaian yang dia ada, yang dia pakai. Dan contohnya sama ada kalau kita pergi ke satu tempat itu, adakah kita memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan majlis tersebut. Katakanlah jiran kita di taman kita menjemput kita untuk majlis tahlil. Mungkin sesuai pada hari itu ialah kita memakai kain pelikat dengan baju Melayu, dengan ketayap. Tetapi mungkin kalau kita pergi ke mesyuarat yang dihadiri oleh mereka yang agak tinggi pangkatnya dalam syarikat kita, yang datang dari Kuala Lumpur, dan kita berada di luar Kuala Lumpur, mungkin kita terpaksa bertai dan kot. Jadi tuan-tuan sekalian, penampilan diri di sini ialah kemampuan kita untuk menonjolkan diri kita dengan perwatakan kita, dengan pakaian yang kita pakai dan sebagainya. Sebagai contohnya, mungkin juga perlu di sini difahami, kalau kita ke kampung, mungkin kita kena memakai pakaian yang sesuai dengan kampung. Pokok di sini, tuan-tuan sekalian, ialah penampilan diri di sini, tuan-tuan sekalian, ialah mengikut kesesuaian tempat yang kita pergi itu. Kita mungkin perlu sesuaikan diri, pastikan, tuan-tuan, kita tidak overdressing, melebihi, dan pastikan kita tidak underdressing atau berkurangan daripada yang diperlukan. Di sinilah, tuan-tuan sekalian, kita memerlukan suatu ketajaman pemikiran kita dalam memilih apakah sebenarnya yang kita ingin tonjolkan kepada orang ramai atau khalayak ramai dalam konteks penampilan diri ini. Kembali selepas ini, tuan-tuan. NGO yang kita terlibat ataupun di pejabat kita, kita wajib dikenali sebagai seorang yang mempunyai hard skill ataupun kemahiran utama yang mungkin lain daripada orang lain. Ini juga, tuan-tuan sekalian, sekiranya kita mahu diri kita diingati oleh orang lain, pastikan kita ini mempunyai kemahiran yang pelik. Katakan, oh, dia itu Cik Dolah yang pandai bercakap Jepun. Ya, jadi orang pun kenal kita dengan seorang yang pandai berbahasa Jepun. Jadi ini, tuan-tuan sekalian, adalah di antara lain kemahiran utama yang perlu kita ada dalam diri kita. Itu yang keempat, tuan-tuan sekalian. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, ialah kemahiran kita dalam berkomunikasi ataupun menunjukkan perhubungan raya dengan yang tinggi dengan orang di sekeliling kita. Pada pandangan saya, tuan-tuan sekalian, inilah di antara yang paling penting sekali dalam seseorang itu meningkatkan dirinya dalam sebuah organisasi. Ini sebenarnya, tuan-tuan sekalian, lanjutan daripada nilai atau personality yang memang ada dalam diri kita. Ini kita mampu berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita ini mampu berinteraksi dengan seseorang itu. Dan dalam konteks ini juga, tuan-tuan sekalian, berkomunikasi ini juga boleh diartikan sebagai seorang yang mampu mendengar dengan baik. A good listener. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan, if you want to be a good communicator, you must first be a good listener. Kalau kita ingin menjadi seorang yang mampu berkomunikasi, kita juga harus menjadi seorang yang mampu mendengar secara prihatin pandangan-pandangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Itu yang kelima, tuan-tuan sekalian. Yang keenam, tuan-tuan sekalian, ialah lebih tinggi daripada itu, ialah seseorang itu akan melihat kita ataupun menilai kita dalam konteks kita ini mempunyai suatu imej yang tinggi sekiranya kita mampu mengurus konflik dengan baik. Konflik ini, tuan-tuan sekalian, boleh kita artikan sebagai persengketaan.
Ini boleh dilihat dalam konteks keluarga, suami dengan isteri. Ataupun di pejabat, di antara kaki tangan. Ataupun di antara kawan-kawan kita dalam AJK, dalam PIBG sebagai contoh. Maksud saya begini tuan-tuan sekalian. Ada orang itu tuan-tuan sekalian, apabila dia berhadapan dengan suatu masalah itu, kita mula nampak dia punya personality yang sebenarnya, dengan panas barannya, dengan kemarahan yang tidak boleh dikawalnya. Sebab itu ada orang mengatakan, if you want to see whether a person's character is right or not, wait till he's angry. Tunggu seseorang itu apabila dia marah, baru kita tahu sama ada seseorang itu stabil atau tidak. Jadi maksudnya di sini tuan-tuan sekalian, mampu atau tidak kita menahan marah kita apabila perlu. Saya tidak mengatakan apabila kita perlu menunjukkan ketidaksetujuan kita tidak tunjuk, kita perlu tunjuk terkadang-kala. Tetapi dalam konteks ini kemampuan kita untuk mengurus konflik agar suasana tidak terjejas dalam konteks kestabilan suasana yang ada di pejabat ataupun di tempat-tempat tertentu, contoh dalam keluarga kita. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, yang ketujuh ialah sama ada image kita ini baik atau tidak, ialah kemampuan kita untuk bekerjasama dengan pasukan kerja. Are you a team player or not? Inilah di sini tuan-tuan sekalian penting di sini. Kita pamerkan diri kita sama ada kita ini mampu atau tidak bekerja sama dengan kawan-kawan kita. Nah tuan-tuan sekalian, ini satu perkara yang penting. Kerana mungkin seseorang itu boleh bekerja sama dalam suasana aman. Dalam suasana tidak tertekan. Dalam suasana yang tidak memerlukan pengorbanan. The real test comes, ujian sebenarnya ialah apabila sama ada kita mampu atau tidak bekerja sama dalam satu pasukan apabila keadaan terdesak. Di sinilah saya merasakan ujian yang sebenarnya yang boleh mempamerkan image kita ini ialah image yang positif atau tidak. Begitulah sahaja tuan-tuan sekalian, apa yang saya sebut dalam konteks ini 7 komponen utama yang menyebabkan ataupun yang memainkan peranan besar dalam menjadikan image kita ini atau orang lihat sama ada kita ini mempunyai image yang positif atau negatif. Saya telah menyebut di antara lain tadi tuan-tuan, falsafah hidup, personality diri kita, penampilan diri kita, kemahiran-kemahiran utama yang kita ada. Sama ada kita mampu berkomunikasi atau tidak, sama ada kita mampu mengurus konflik atau tidak, sama ada kita mampu bekerja sama dengan kawan sejawat kita atau tidak. Sekianlah sahaja tuan-tuan sekalian, sehingga kita bertemu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.